Ini adalah produk Ativa. Seperti yang korang tahu, ini adalah model terbaru daripada Produa dan tak ada siapa lagi yang pernah review kereta ni. So kat YouTube ni je lah satu-satunya video berkenaan Ativa yang boleh kita tengok. Shit. Bila model baru dilancarkan, for sure banyak benda yang kita nak tahu. Saya boleh cerita pasal Ativa A to Z, tapi nanti video jadi 4 jam lah pula. Kan korang tidur pula nanti. So saya just pecahkan kepada 4 segmen je lah First adalah features baru Produa. Means apa yang Ativa ada yang tak ada kat Produa lain. Dan kita tengok kelebihan Ativa. Third, kita tengok keburukan dia. Last sekali, saya test drive dan bagi scoring. Sebelum kita start, tengok collection baru Arilavia. Lawa kan? Siapa yang minat kereta, rugi babe kalau tak ada baju ni. Siap terbang pula tu. And 10% profit akan diagih kepada gelandangan dan tahfiz sekitar PJ. So beli dan beramal, okey? Ni 50 lei je ni. Siapa cepat, dia dapat. Produk Ativa ni saya shoot dekat Produa seri kembangan. So kepada yang berminat dengan produk Ativa atau produk baru yang lain, saya suggest Ashraf daripada seri kembangan sebab dia memang trusted. Dia kawan saya masa saya assessment Produa dulu kot. First adalah features baru Produa yang ada kat Ativa ni. Maybe ada yang tahu, ada yang tak tahu lagi. Tak kisahlah. Ativa adalah produk turbo yang pertama. Tak ada lagi produk turbo yang lain. Kalau ada tu, tu kancil L2S turbo. Tu cerita modified dah. Jangan sembang lah. Lagipun semua brand dah turun CC and pasang turbo. So produk tak pelik lah kalau buat macam ni. CC 1000 saja, tapi tak selemah yang kita sangka je. Jangan pandang rendah. Lepas tu Ativa adalah produk pertama yang ada Adaptive Cruise Control. Bukan cruise control biasa. Bukan. Kalau cruise control biasa, memang kena tekan brake, lepas tu setting balik. Tu yang leceh tu, lalas tak pakai. Kalau Adaptive Cruise Control, dari Kelantan ke Johor, tak payah tekan pedal minyak. Serius babe. Ini features paling dekat yang kita boleh dapat dengan Tesla ni. And semua review kereta kat dunia declare yang ini adalah features paling hebat sekarang ni. Saya personally nak beli Ativa ni sebab ada ACC ni lah. Next adalah lane assist. Kalau kita tukar lane tak bagi signal, dia bagi bunyi pip 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 puk. So safety lah juga kan. Then Ativa ada blind spot monitor. Function dia sama macam kereta harga 1,000 ke atas tu. And benda lalu je kat side mirror nanti ada lah lampu kuning tu. And then Ativa ada full digital gauge cluster. Hebat kan? Yaris Vios pun tak dapat babe. Adaptive Cruise Control tu apatah lagi. Lawa babe meter dia. Boleh tukar-tukar. Lepas tu ada voice recognition. Kita boleh bagi command daripada segi infotainment system. Power window tak boleh lagi. Yang ni kena cakap hey Google. Jangan cakap hello Proton pula. Bukan. Tu Proton. Ativa ada adaptive driving beam. Kalau ada kereta kat depan, auto tutup lampu. Cross traffic alert. Benda baru Produa lagi adalah flexible bonnet tier. Yang ni kita faham lah. Kalau barang tak banyak, biar je lah kat atas tu. Tapi kalau barang banyak, turunkan je tier tu. Lepas tu dia boleh tenggelamkan lagi barang. So banyak lagi ruang boleh masuk. Last sekali, ini adalah first CVT daripada Produa. Selama ni kan 480 je. Lepas tu macam kita tahu, ni bukan CVT babe. Ni dipanggil DCVT. Kenapa nak CVT? Sebab tak nak jerking. Macam 480 kita boleh rasa tau dia tukar gear. So tak sedap. CVT dia continuous je. Kenapa nak DCVT? Dual CVT. Sebab DCVT kurang meraung daripada CVT. CVT ni orang macam selalu cakap meraung banyak. Lepas tu sebab DCVT ni dia boleh buat gear ratio sampai 7 gear. CVT dalam 6 je macam tu, ke 5 macam tu. Tu yang power tu. Adalah lagi benda-benda baru dalam Ativa tak ada dekat produk lain. Next kita ke selling point. Kenapa kena beli Ativa? Beli jangan tak beli. Beli jangan tak beli. Interior dia up to date babe. Display kat atas sama dengan X50, tapi overall Ativa lagi relax lah daripada S50. S50 interior dia memang banyak gila, sengit-sengit macam tu. Gear level tinggi. Kalau macam dulu Produa, gear dekat lantai je macam Azia tu kan. Ni dah high level dah. Dia punya gear tu dah sama macam driver. So nampak lah eksklusif gila. Harga RM70,000. Rasa dia sama macam kereta RM150,000.
Headroom tinggi. Tengok ni, tengok. Handsome kan? Ativa. Next is color option. Ativa ada 2 tone sekali, tapi saya suka dekat color putih dia. Sebelum ni Perodua offer ivory white. So result lama-lama kita boleh tengok lah atas jalan. Semua Perodua putih, dah kuning dah pun semua. Sebab ivory itulah. Tapi kali ni white pearl babe. White pearl. Honda Civic putih pearl. Ada tengok Civic putih jadi kuning? Tak ada. Ativa ni pun boleh expect benda yang sama lah nanti bila kita ambil putih. Kalau ambil putih lah. Dan kita ada 6 airbag untuk full spec. Ada spare sport rim, barang rim kompang. Kiranya sport rim dia ada 5 keping lah. Kat pintu pula pakai touch sensor. Bukan button lagi dah macam Arus Myvi. Macam Mercedes bye. Last kali interior. Aesthetic value dia tinggi lah pada saya. Lawa. Memang cantik lah kan. Dan bad point, kekurangan dia, jangan risau, tak banyak. 3 je dekat dalam video ni. First, dia tak ada built-in smart tag macam Myvi Arus. Pelik lah juga. Sebab smart tag tu penting juga. So kenalah beli smart tag ataupun RFID, ataupun jangan masuk highway ke apa. Second is luggage size. Walaupun dia adalah sebuah compact SUV, namun dia tetap sebuah SUV. Jadi kita mengharapkan size luggage yang besar lah berbanding Beza. Namun Ativa ni paling luas bonet dia cumalah pada 370 liter. Kalau nak nampak beza dia, Perodua Beza 500 liter lebih. Nampak kan? So kalau ada barang IKEA, kita terpaksalah baring seat belakang kita. So itu satu kita boleh buat lah. Last yang saya nampak adalah pada gear up. First rupa dia macam adalah orang komen kan, tapi tak apalah, tu subjektif. Namun pada gear up skirt belakang tu ada exhaust tip yang fake. Saya cuba cocok cuba tengok. Si. So last, jom kita test drive dan saya akan bagi scoring berdasarkan pemanduan awal saya. Okay, jom. Jom! Yeay! Dapat buat tip. Sekejap. Masa ada Triton sini. This is Perodua, man. So kita nak tengok apa rasa dia bila kita membawa produk Ativa yang terbaru daripada Perodua ni at the time of the recording lah. Sebab kan dia punya horsepower tak begitu tinggi dari segi standard kereta-kereta Malaysia ni. 97 seingat saya. So kita nak tengok macam mana dia punya speed. But on the low speed, kita boleh rasa yang kita punya kereta ni Ativa macam okey je sebenarnya. Saya expect yang kereta ni ada turbo lag sebab dia adalah sebuah 1.0 turbo. So saya expect turbo lag sebenarnya, tapi tak rasa sangat pun turbo lag ni. Lagipun dia punya enjin daripada bawah sampai ke atas spec, full spec, still menggunakan enjin yang sama. So apa yang saya review ni boleh diguna pakai lah performance untuk keseluruhan kereta. Untuk pecutan rasa macam dia tak pergi macam tu, dia lambat sikit. Bila kita nak ada tekan banyak, baru kita rasa yang kereta ni ada turbo lag lah. Rasa janggal ke bila turbo ada bunyi angin tu. Nampak dia ada, dengar bunyi tu. Ada bunyi skru tu. Tapi berbeza dengan kereta lain punya in-house turbo, dia tak ada bunyi sangat. Ini macam a bit lah. Pengalaman memandu dalam ni memang berbeza daripada Perodua lain. Even Arus pun, sebabkan dia punya monitor ni timbul ikut zaman, menyebabkan kita nampak yang kita punya kereta ni very stylish lah. So this is new face of Perodua. Tekan sikit lagi. Masuk lane. Dia ada lane assist, so dia bunyi sikit. First impression untuk kereta ni agak baik pada saya, sebab bila kita kata kereta ni kecil daripada Arus, kita expect yang kereta ni kecil kram. Actually tak juga sebenarnya. Memang spacious jugalah untuk kita. Cuma yelah, nak banding dengan Arus tu memang tak boleh lah. Tapi memang betul-betul besar juga sebenarnya dalam ni. Ke sebab saya diet ke apa, rasa kurus ke apa, tak juga. Saya akan bagi scoring lah. Scoring untuk keseluruhan aspek kereta ni. Setiap kereta pun ada kebaikan dia, setiap kereta pun ada keburukan dia. Jom kita start. Dari segi eksterior dan interior, saya akan letakkan pada 8/10. Sebab saya nampak eksterior ni memang dah mengikut zaman, dan dia punya interior pun very nice. I really like this kind of design.
which is tak nampak lah dia punya dah tak adalah rupa-rupa yang ikut style-style 2015-16. Ini memang 2021 punya style lah. Dari segi price, saya akan letakkan pada 8/10 ataupun 9/10 macam tu, saya letak kat situ. Sebab dari segi harga, lagi-lagi untuk full spec, apa yang dibagi tu adalah satu price yang sangat hebat. Sebab features safety yang dibagi pada kita agak-agak banyak. Nak bandingkan kereta-kereta lain, kalau kita nak dapat features-features ni semua, normally 120, 150 above standard. Memang baru boleh dapat macam ni. Unless kalau nak fight dengan F50 lah. Tapi F50 pun still atas daripada sini harga dia kalau kita check betul-betul. Untuk full spec. Dari segi comfort, saya akan letakkan pada 6/10. Kereta ni memang cukup selesa untuk standard Pro 2. Pro 2 punya feel comfort memang akan dibagi gila-gila. Memang cukup sedap. Orang yang first time beli kereta ataupun nak upgrade daripada Myvi akan tak nampak lah maksud saya. Tapi untuk saya yang dah review bermacam-macam kereta, ada beberapa lagi kereta yang jauh lagi comfort daripada kereta ni. Itu saja. Tapi bukannya saya nak kata yang kereta ni tak sedap. Tak, memang sedap. Memang selesa sangat dah pun, mencukupi. Dari segi acceleration, saya akan letakkan pada 4/10. Bukannya sampai dia slow sangat. Nak kata acceleration tu, acceleration dia memang ada. Cuma dia tak boleh lah nak pergi cangkuk sangat. Dari segi features, saya akan letakkan pada 9/10. Sebab features yang dia ada, macam saya cakap tadi lah, untuk satu harga tu, dia boleh bagi lane assist, dia boleh bagi design cantik macam ni, dia ada adaptive cruise control yang saya memang amat menggemari features-features yang ada kat dalam kereta ni. And features-features ni, nak bagi hint lah, features-features kereta ni kita akan pakai. Bukan features-features yang mengarut-ngarut tiba-tiba tak pakai pun nanti. Ni memang kita akan pakai nanti, jangan risau. Lane assist, ACC, benda-benda tu semua lah. Value, berapa value kereta ni? For sure tinggi. Saya letak pada 8/10. Value kereta ni jangan risau. Siapa beli Pro 2 memang boleh jual balik. Janganlah jual balik 40 tahun lagi, jual lah dalam 5 ke 10 tahun macam tu. Quality and practicality saya akan letakkan pada 8/10. Kita tak boleh nak fight Toyota Lexus Pro 2 ni dari segi practicality dengan orang cakap quality tu. Memang janganlah fight. Siapa yang beli kereta ni boleh expect benda tu baik-baik belaka. So overall, my verdict is, saya sangat menyukai kereta ni. Walaupun dia ada flaw dia ada kekurangan dia, tapi kita kena ingat yang semua kereta pun ada kekurangan dia yang tersendiri. So jangan risau, kereta ni memang mencapai standard untuk orang macam kita nak balik kampung, dan dia ada features-features yang memang kita akan pakai nanti, which is a very good thing. Untuk siapa kereta ni, saya boleh katakan untuk size dia macam ni, saya boleh kata maybe untuk orang yang family yang kecil. Sebab dia punya bonet belakang tak terlalu besar, jadi dia punya ruang untuk kita bawa banyak barang tu tak banyak. So orang yang macam anak seorang dua memang sesuai, ataupun orang yang nak untuk businessman yang nak pergi kerja, kereta macam ni sesuai. Sebab kereta-kereta ni tinggi, so safety dekat dalam town. Kereta ni pun tak terlalu besar. So itulah dia apa yang saya rasa berkenaan dengan Pro 2 Altiva. Apa yang kau rasa pasal kereta ni, boleh komen kat bawah. Kalau belum subscribe sekarang. Sebab kalau tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Subscribe, ok? Jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum.